Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pengerusi Lembaga Tadbir Surau Air Molek, ahli jawatankuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya kasihi sekalian, serta para jemaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengatur setinggi syukur kepada Allah kerana pada hari ini kita dapat meneruskan kelas takmir kita secara rakaman dan juga dapat mengambil manfaat daripada majlis ilmu yang kita adakan pada hari ini. Segala dan puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Sesungguhnya dengan memuji Allah Ta'ala, maka segala keperluan kita akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jal. Salawat dan taslim dipanjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul dakwah, Rasul tarbiyah, yang telah menyampaikan Islam kepada kita semua. Semoga kita semua ini akan beroleh syafaat baginda di yaumil qiyamah, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan teruskan kuliah takmir kita ini secara rakaman bagi tajuk yang berikutnya. Jadi sedikit rumusan daripada apa yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lepas. Pertama sekali adalah kita telah membincangkan tentang pengertian hadis kursi, iaitu firman Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi SAW secara makna tanpa lafaz. Maka Nabi SAW telah menyampaikan firman Allah Ta'ala melalui lafaz dan ucapan Nabi SAW sendiri, yang mana kedudukan hadis ini ada yang sahih, ada yang daif dan ada yang palsu. Rumusan yang kedua adalah, jika kita hendak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka tunaikanlah ibadah fardu kepada Allah. Pelaksanaan ibadah sunat pula adalah pelengkap kepada ibadah fardu sebagai lambang cinta kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan apabila Allah telah kasih kepada kita, maka Allah akan memelihara anggota kita ke arah kebaikan sahaja. Kemudian yang ketiga adalah, kita tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah kecuali dengan kesungguhan memelihara hati dan juga badan kita pada setiap masa, kerana kita tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah jika hati kita ini dan jasad kita ini berada dalam keadaan kotor disebabkan adanya hawa nafsu di dalam diri kita. Maka hati perlu dibersihkan, jasad perlu dibersihkan sebaik mungkin, kerana apa yang ada di dalam hati, maka itulah yang akan diterjemahkan ke dalam perbuatan kita. Kemudian rumusan yang keempat adalah, kita telah membincangkan tentang faedah yang bermanfaat yang kita akan dapat bila kita dapat menyusun kehidupan kita ini dengan zikrullah dan wirid. Antaranya adalah, pertama sekali, kita tidak akan menyibukkan masa dengan dosa-dosa orang lain, seperti dosa-dosa lisan dalam mengumpat ataupun mencela manusia. Yang kedua, kita dapat mengelakkan diri kita daripada perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, kita akan sentiasa diingati oleh Allah Azza wa Jal. Dan yang keempat, kita akan mendapat keterangan hati dan dapat menolak segala bala bencana yang berlaku. Rumusan yang kelima adalah, kita juga telah membincangkan tentang adab melaksanakan zikir pagi dan petang. Antaranya adalah membaca zikir-zikir yang maksur. Yang kedua, berzikir dengan penghayatan dan khusyuk melalui pemahaman terhadap zikir yang kita baca. Kemudian, yang ketiga adalah membaca dengan hati dan suara yang rendah mengharapkan Allah Azza wa Jal, dan tak perlulah untuk kita untuk meninggikan suara ketika berzikir, kerana kebanyakan zikir itu adalah doa-doa yang boleh kita baca dengan hati yang rendah. Kemudian yang keempat adalah lebih afdal sekiranya kita berzikir dalam keadaan berwuduk. Dan yang kelima, kita bebas untuk menentukan bilangan had zikir dan doa yang hendak kita baca. Manakala rumusan yang keenam adalah, yang terakhir, di dalam kita mengatur masa dan kehidupan kita berzikir ini, jika kita tak mampu untuk memberikan masa yang lama dan tak dapat untuk mengamalkan kesemua zikir dan amalan tersebut,
maka amalkanlah semaksimal yang mungkin dan laksanakanlah bertahap-tahap sehingga kita dapat menjadikan rutin kehidupan kita ini adalah kehidupan yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka insya-Allah pada hari ini kita akan sambung bacaan kita dalam kitab kita ini, kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, pada muka surat 33. Pada perenggan yang seterusnya. Baik, syahdan. Okey, syahdan ni maksudnya apa? Iaitu dia pemisah lah antara apabila pengarang telah meletakkan ayat Quran ataupun hadis Nabi, maka dia akan mulakan pandangan baru, iaitu pandangan para ulama', maka dia akan gunakan pemisah kata-kata syahdan. Syahdan. Syahdan, apabila engkau bangun daripada tidur, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar, dan adalah yang pertama berlaku dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullah. Maka di sini pengarang kitab menyatakan apabila kita bangun daripada tidur, bangunlah sebelum terbit fajar, iaitu sebelum waktu subuh. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita bangun awal ini? Antara cara yang boleh kita buatlah untuk kita bangun awal, pertama sekali adalah dengan cara kuatkan tekad untuk bangun sebelum subuh. Maka tekad yang kuat, niat yang kuat itu, azam yang kuat akan membantu kita lah untuk bangun sebelum subuh. Kemudian jauhi tidur lewat, dan tidurlah di awal malam. Lepas isyak, kita dah tidur, itu yang terbaik lah, yang terbaik. Kemudian berwuduk, kerana tidur dalam keadaan wuduk, maka malaikat akan mendoakan orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Kemudian pasanglah alarm ke ataupun jam loceng yang boleh membantu kita menunaikan solat subuh lebih awal. Sebab ada satu cerita lah, ada seorang lelaki daripada Amerika, dia baru masuk Islam. Jadi bila orang interview dia, tanya dia apakah cabaran yang paling berat apabila masuk Islam ni, dia kata solat subuh lah yang paling mencabar. Jadi bagaimana cara kamu mengatasinya? Dia kata cara saya mengatasinya adalah saya beli jam loceng sebanyak-banyaknya, dan dia letaklah jam loceng tu bermula daripada katil dia sampailah ke dalam toilet. Jadi bila dia offkan jam tu, yang terakhir itu adalah dalam toilet lah, maka dia matikan jam tersebut, maka dia terus berwuduk dan dia solat subuh. Maka kat sini kita boleh nampaklah kesungguhan seorang mu'allaf untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Mungkin rutin sebelum ini mereka jarang untuk bangun awal, tapi bila dia masuk Islam, maka keutamaan pertama sekali yang mencabar adalah menunaikan solat subuh. Kemudian yang kelima, antara cara untuk kita untuk bangun awal adalah dengan cara berzikir sebelum tidur. Dan kita akhiri hidup kita ini dengan ucapan yang baik-baik, maka malaikat akan memelihara kita. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dan hadis ini telah disepakati oleh Az-Zahabi. Dia kata apabila seseorang itu hendak tidur, maka malaikat dan syaitan akan menghampirinya. Maka malaikat akan berbisik kepadanya, akhirilah malam kamu dengan kebaikan, dan syaitan pula berbisik, akhirilah malam kamu dengan keburukan. Jadi jika kita berzikir menjumpa nama Allah, kemudian kita tidur, maka malaikat akan menjaga kita pada malam tersebut. Antara bacaan yang kita boleh baca adalah baca apa? Ayatul Kursi, ataupun dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Dan sekurang-kurangnya kita bacalah doa paling ringkas, Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Itulah doa paling ringkas sekali lah, doa sebelum tidur yang boleh kita baca. Kemudian yang keenam, antara cara untuk kita boleh bangun awal juga adalah bagi orang yang sedang sakit, hendaklah dia berzikir sebelum tidur dengan cara bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar baca 34 kali untuk genapkan 100. Maka zikir tadi akan memberikan kekuatan kepada diri dia. Bahkan kalau kita baca pun boleh, maka dia akan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk berhadapan dengan waktu subuh pada keesokan harinya. Maka cubalah amalkan seminima yang mungkin, tetapi istiqamah, maka insya-Allah kita boleh bangun lebih awal daripada itu. Baik. Kemudian baca olehmu pada ketika itu, maka di sini pengarang kita telah meletakkan beberapa doa yang boleh kita baca selepas kita bangun daripada tidur, iaitu zikrullah. Apakah doa tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wa
wal 'azamatu was-sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an nab'athana fi hadzal yawm ila kulli khairin wa a'udzu bika an ajtariha fihi su'an aw ujarrahu ila muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Nas'aluka khairu hadzal yawm wa khairu ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Maka maksudnya adalah pertama sekali segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami akan kembali. Maka di sini pengakuan kepada Allah, iaitu Allah yang menghidupkan setelah mematikan. Maka di sini merupakan satu pengakuan yang kita berikan kepada Allah, iaitu satu bukti kekuasaan Allah, dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Dan hanya kepada Allah saja kita akan dikembalikan setelah kematian menghampiri kita. Jadi tidur ini diumpamakan seperti matilah, yang mana Allah lah yang akan membangunkan kita setelah daripada tidur, setelah kita dimatikan sementara. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan untuk menerima balasan. Kemudian, telah berpagi-pagi kami dan telah berpagi-pagi segala kerajaan itu bagi Allah. Segala keagungan dan kerajaan itu baginya. Segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam. Yang kedua adalah berpagi-pagi dengan kekuasaan kerajaan Allah. Dari pagi kita telah mengakui bahawa Allah Azza wa Jal memiliki kekuasaan di langit dan kuasa di bumi. Dan apa yang ada di antara langit dan juga bumi. Di mana kuasa Allah tidak terbatas. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah memelihara dan Allah juga yang mematikan apabila ajal suatu makhluk itu telah sampai. Dan tidak ada pelindung yang dapat menghindarkan kemudaratan yang telah Allah tetapkan, dan tidak ada penolong pun yang boleh mendatangkan manfaat selain daripada Allah. Maka di sini menunjukkan bahawa hanya Allah sahaja yang memiliki kekuasaan mutlak ke atas sekalian alam. Seterusnya, telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah Islam dan kalimah keikhlasan, dan di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas millah Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam dan membenci agama lain, dan bukanlah Nabi Ibrahim itu orang-orang musyrikin. Maka di sini kita berpagi-pagi dengan fitrah Islam dan kalimah keikhlasan. Sebenarnya menjadi satu kebahagiaan bagi kita ini sebagai umat Islam, kerana Islam adalah agama yang selari dengan fitrah kita. Bahkan Allah menjadikan setiap manusia ini memiliki fitrah dengan berasa tenteram dan tenang dengan Islam. Bahkan Allah sendiri yang telah menetapkan bahawa Islam ini adalah agama yang sangat sesuai dengan fitrah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah Ta'ala kata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim, walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Allah Ta'ala kata apa? Maka hadapkanlah dirimu ke arah agama Allah Ta'ala. Kerana itu adalah fitrah yang telah Allah tetapkan ke atas fitrah manusia. Tidak ada yang boleh merubah ciptaan Allah Azza wa Jal, akan tetapi manusia kebanyakannya tidak mengetahui. Maka di sini Allah menyebut, semoga Allah tidak menjadikan kita ini kebanyakan orang yang tidak mengetahui lah. Maksudnya apa? Kita ni jadi manusia yang mengetahui bahawa, meyakini bahawa Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah. Sebabnya apa? Sebab setiap perintah dan juga larangan Allah ini dapat diterima secara fitrah dalam hati manusia. Dan Allah akan menjadikan dada kita ini lapang untuk menerima tuntutan agama, dan dada kita tidak akan sempit jika kita berpegang kepada hidayah yang telah Allah berikan, iaitu hidayah Islam. Seolah-olahnya Allah nak memberitahu kepada kita bahawa zikir yang kita baca ini pada pagi dan petang menunjukkan bahawa
diri kita telah berserah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, iaitu saya patuh dan saya tunduk hanya berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Apa yang Allah perintahkan, itulah yang saya suka dan saya lakukan, dan apa yang Allah larang, maka itulah yang akan saya tinggalkan. Jadi insan yang Allah utuskan sebagai pembimbing manusia, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang akan saya ikut, dan kitab yang Allah akan berikan kepada kita iaitu kitab Al-Quran, maka itulah yang akan menjadi panduan kepada diri saya. Maka di sini, selain daripada kita meminta keikhlasan apabila kita berpagi-pagi, maka Allah dalam zikir ini juga telah mengaitkan dengan Nabi Ibrahim AS. Bahkan dalam Al-Quran, banyak ayat yang diulang-ulang tentang Nabi Ibrahim AS. Bahkan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS. Kerananya apa? Pertama sekali adalah Nabi Ibrahim ini adalah nenek moyang orang Quraisy. Bukan sahaja nenek moyang orang Quraisy, Nabi Ibrahim juga adalah nenek moyang kepada Quraisy, Nasrani dan juga Yahudi. Bahkan mereka semua ini sangat memuliakan Nabi Ibrahim. Kalau kita tengok kepada pengajian orang-orang barat, mereka menyebut Abrahamic faith, dipanggil Abrahamic faith, iaitu sistem kepercayaan Nabi Ibrahim. Sistem kepercayaan agama Ibrahim. Jadi kalau kita tengok kita search dalam internet ke apa ke Abrahamic faith, kita akan nampaklah semua agama ni seolah-olahnya memang sangat memuliakan Nabi Ibrahim AS. Jadi mereka menganggap ketiga-tiga agama, iaitu Islam, Kristian dan juga agama Yahudi ini, susu galurnya ada daripada agama Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ni telah ditarik oleh banyak agama lah. Maknanya semua klaim mereka datang daripada Nabi Ibrahim. Bahkan nama-nama pun ada yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Contoh, Quraisy. Quraisy. Mereka menamakan Ibrahim dan Sarah. Nasrani, mereka pun nak juga kan nama, nak anggap agama mereka pun ada dengan Nabi Ibrahim, maka mereka namakan Abraham dan Sarah. Yahudi pun nak juga agama mereka ditarik ke agama Nabi Ibrahim, maka mereka menamakan Saint Abram dan Sarai. Bahkan agama Hindu pun tak nak kalah. Dia juga mengambil konsep agama Nabi Ibrahim dan Sarah, yang mana mereka menamakan Tuhan mereka dengan Brahma, dan Sarah dinamakan dengan Saraswati, iaitu orang yang sama. Tapi Nabi Ibrahim dan Siti Sarah adalah seorang Muslim. Mereka adalah Muslim. Bahkan Allah sendiri menjelaskan, mereka bukan Yahudi, mereka bukan Nasrani, tapi mereka adalah Muslim. Tapi Yahudi dan Nasrani mengaku-ngakulah yang mereka ini adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim AS. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, bukan seorang Kristian, tetapi dia adalah seorang Muslim yang taat kepada Allah, dan dia bukan orang yang musyrik. Ini yang pertama sekali lah. Yang kedua adalah hakikat millah. Millah ni adalah bermaksud ajaran. Ini ajaran. Hakikat millah ataupun ajaran Nabi Ibrahim adalah tauhid kepada Allah. Maka penegasan Allah bahawa Nabi Ibrahim AS membawa ajaran tauhid. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Nabi Ibrahim AS dia menentang kesyirikan, di mana pusat dakwah Nabi Ibrahim ada 3 tempat. Pertama sekali ada di Babylon, di Iraq, di mana dia bertemu dengan Namrud. Kemudian yang kedua adalah di Palestin. Yang ketiga adalah Mekah. Jadi inilah 3 tempat dakwahnya Nabi Ibrahim AS, iaitu di Babylon, di Iraq, kemudian di Palestin dan juga di Mekah. Jadi Nabi Ibrahim AS dia menentang penyembah berhala dan patung-patung, dan menentang juga penyembahan matahari dan juga bulan dan bintang. Jadi kehebatan Nabi Ibrahim ini, dia bertemu dengan 2 model penyembahan. Di mana model penyembahan manusia pada ketika itu terdiri daripada 2 objek lah. Pertama sekali adalah objek bumi, di mana manusia menyembah berhala dan patung di Babylon, menyembah Namrud sebagai contoh. Kemudian dia juga bertemu dengan model penyembahan yang kedua, iaitu penyembah objek langit, iaitu matahari, bintang dan bulan, ketika Nabi Ibrahim berdakwah di Palestin. Jadi Nabi Ibrahim bukan sahaja berdepan dengan kemusyrikan yang mereka buat, bahkan dia juga berdepan dengan perdebatan antara Ibrahim dan juga kaumnya. Bahkan satu negeri berkumpul ketika dia di Babylon menentang Nabi Ibrahim, sehingga sanggup membakar Nabi Ibrahim AS.
Dan yang beriman ketika itu hanya 2 orang sajalah, iaitu Nabi Ibrahim dan juga Sarah. Yang lain semuanya menentang ajaran Ibrahim, termasuk ayah Nabi Ibrahim, iaitu Azar. Azar. Maka itulah hakikat Ibrahim, yang mana agama Islam ini yang kita pegang ini adalah mengikut ajaran Nabi Ibrahim AS. Baik, seterusnya, Ya Allah, kami meminta kepadamu supaya engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan, dan kami berlindung denganmu daripada melakukan sebarang kejahatan atau mengenakannya kepada orang lain. Ya Allah, denganmu kami berpetang-petang dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami akan dikembalikan. Maka di sini kita memohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberikan kita pagi itu dan petang itu adalah dengan kebaikan dan dijauhkan kita daripada kejahatan. Jadi dalam zikir ini kita mohon kebaikan pagi dan petang, serta memohonlah dijauhkan kejahatan pagi dan petang, yang mana perkara ini adalah satu perkara yang mesti kita perhatikan. Dan amalan ini adalah sunnah Nabi SAW yang sangat bermanfaat kepada kita. Kerana apa? Bila kita hidup di muka bumi ini, kita perlu bantuan Allah supaya kita dapat menjamin ataupun dapat menjalankan kehidupan ini dengan kelancaran rezeki untuk kita dapatkan hidup yang aman, kesihatan jasad, dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Sebabnya apa? Sebab isi kandungan zikir-zikir ini adalah keagungan terhadap Allah Azza wa Jal. Bahkan zikir-zikir ini merupakan doa perlindungan untuk diri kita daripada kejahatan, penyejuk hati kita, penghilang penyakit ataupun penghilang tekanan dalam kehidupan, dan seterusnya adalah penghapus kepada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka kita minta kepada Allah kebaikan pada hari tersebut dan dijauhi daripada segala kejahatan pada hari tersebut. Kemudian kami memohon kepadamu akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Maka di sini kita mohon kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita kebaikan pada hari-hari yang kita lalui. Jadi sebagai umat Islam ini, kebaikan hari-hari yang kita lalui adalah dengan cara beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan berakhlak dengan akhlak yang karimah atau akhlak yang mulia. Sebab apa? Ada orang yang melalui kehidupan ini tanpa berdoa kepada Allah. Mereka mahukan kemajuan dalam perniagaan. Mereka mahukan urusan dipermudahkan, tapi mereka lupa untuk mohon kebaikan atas usaha yang mereka lakukan. Sebab itulah kita mestilah bermohon kepada Allah doa kebaikan ini pada hari-hari yang kita lalui, dan minta kepada Allah supaya dijauhi kejahatan pada hari tersebut. Maka wirid-wirid yang dibaca ini adalah bekalan untuk kita pada hari yang kita lalui. Bahkan kita mesti kena rasa bersalah kalau kita tidak memulakan hidup ini dengan wirid-wirid tersebut. Tapi bila kita ada kesempatan untuk baca, kita akan dapat kekuatan dalam diri kita dan ketenangan untuk kita melalui kehidupan pada hari tersebut, dan kita akan rasa lemah sekiranya kita meninggalkan segala wirid-wirid dan zikir yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW. Sehinggalah kita kena ada rasa kekuatan dalam melaksanakan tugas kita, dan kita akan berharap la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah. Baik, seterusnya kalau kita lihat kepada zikir-zikir yang telah dianjurkan ini, maka kita akan dapat beberapa manfaat, yang mana zikir-zikir yang telah kita baca ini sebenarnya akan memberikan faedah dan juga manfaat yang besar kepada kita, kerana ia adalah sebahagian panduan yang diajar untuk kita berzikir. Bahkan doa-doa yang dilampirkan ini sebahagiannya sabit daripada Nabi SAW, dan ada juga diambil daripada sumber-sumber yang lain. Bahkan sebahagian zikir-zikir ini juga ada dalam kitab Al-Maqsurat. Kalau tuan-tuan pernah dengar, pernah tengok kitab Al-Maqsurat yang kecil itu yang dibaca oleh pelajar kita dekat sekolah dulu, maka itulah sebahagian daripada zikir yang maksur yang datang daripada Nabi SAW. Bahkan seorang ulama Ibn Battal, dia menyatakan bahawa zikir-zikir yang diucapkan ini adalah dikira sebagai pembuka amalan. Pembuka amalan yang menunjukkan bahawa daripada pagi lagi kita telah memulakan kehidupan kita dengan zikrullah. Dan pada waktu malam atau pada waktu petang, kita mengakhiri hidup kita, dan kita mengakhiri
urusan kita juga dengan zikrullah. Bermaksudnya apa? Pembuka amalan dimulakan dengan zikrullah dan penutup amalan juga ditutup dengan zikrullah. Dan kita berharap antara dua waktu tersebut, iaitu antara waktu pembuka dan waktu penutup, di tengah-tengahnya adalah pengampunan dosa daripada Allah Azza wa Jal. Maknanya bukan semata-mata kita berzikir kepada Allah, tapi kita nak juga adanya di antara dua waktu itu, daripada pagi sampai ke petang, di tengah-tengah itu adanya maghfirah dan keampunan daripada Allah Azza wa Jal. Maka seseorang yang telah bangun pagi, maka dia akan berusaha untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada dia, dan dia akan kembalikan ruhnya kepada Allah pada waktu malam dengan zikrullah, dan pada esoknya dia akan bersemangat untuk bangkit melaksanakan solat subuh sebagai tanda kesyukuran dia kepada Allah Ta'ala. Baik. Dan seterusnya pada perenggan yang terakhir, maka apabila engkau memakai akan kain, maka hendaklah engkau niatkan dengan dia mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada menutup auratmu, dan jangan engkau kasatkan ataupun niatkan memakai kain itu supaya dipuji orang, kerana niat yang demikian itu, kasat yang demikian itu menjadi riak, iaitu haram. Maka di sini peringatan daripada pengarang kitab ini, selepas saja kita bangun daripada tidur, maka pakai kain. Dan ketika kita pakai kain, niatkan bahawa aku pakai ini kerana perintah Allah untuk menutup aurat. Bahkan mengenakan pakaian yang menutup aurat adalah kewajipan bagi setiap Muslim. Maka janganlah kita niatkan atau kita kasatkan untuk menunjuk kepada orang, kerana menunjuk itu merupakan perkara riak yang mana hukumnya adalah haram dan boleh gugur pahala kita kerana kita beramal dengan amalan riak dalam amal ibadah. Bayangkanlah, kalau dengan pakai kain saja dia boleh riak, bagaimana pula kalau dia pakai pakaian yang lain, pakaian yang lebih sempurna, pakaian yang kemar dan cantik, maka kita perlu berhati-hatilah dengan niat kita. Jadi bila sebut tentang aurat ini, sekadar sedikit tambahan saja daripada perbincangan kita ini, iaitu aurat adalah suatu perkara yang mesti kita jaga, yang mana ia boleh menjadi sebab kepada batalnya solat apabila aurat yang terdedah itu dilihat secara jelas daripada atas dan juga daripada sisi, tepi, depan, belakang, kanan dan kiri. Jadi aurat yang menjadi penyebab kepada batal solat adalah aurat yang dilihat daripada atas, daripada sisi iaitu tepi, depan, belakang, kanan dan juga kiri. Yang dilihat daripada bawah tak membatalkan solat. Contohnya kita solat di tingkat atas yang beralaskan papan ataupun buluh, maka ternampak aurat daripada bawah, maka tidak batal solat. Batal solat. Jadi aurat lelaki dalam solat adalah antara pusat dengan lutut. Menutup pusat hingga ke lutut lah. Jadi orang lelaki yang pakai seluar atau kain yang diikat di bawah pusat. Bawah pusat. Dan baju yang dia pakai itu dia tak butang ataupun collar besar, ketika dia rokok ternampak pusat dia, maka batal solat dia sebab aurat dilihat daripada atas, Manakala aurat wanita pula adalah aurat wanita wajib ditutup dalam solat ialah keseluruhan badan hingga hujung kakinya, kecuali muka dan juga dua tapak tangan lah, iaitu tapak tangan depan dan belakang ini dikira bukan aurat. Tapak yang depan ni dengan yang belakang ni bukan aurat. Jadi cukuplah masa solat tu dikancing saja, lengan ni dikancing dan dia boleh solat. Jangan salah faham. Maknanya muka dan dua tapak tangan lah, iaitu depan dan belakang ni dikira sebagai bukan aurat. Batasnya ada dekat dia punya pergelangan ni sajalah. Jadi wajah boleh dibuka. Tapi wajah ini sempadannya adalah mesti tutup dagu depan. Jadi kalau pakai telekung tu mesti ditarik dia punya telekung tu menutup ke depan sini. Ditarik ke depan lah, tutup dagu. Kalau tak solat tak apa. Kalau kita keluar rumah ke apa, boleh di bawah dagu. Tapi dalam solat mesti wajib ditarik ke depan. Kalau lah masa solat kain telekung tu melirit ke belakang, maka tarik lagi ke depan. Supaya dia menutup bahagian dagu. Jadi itu pertamalah. Yang kedua adalah kalau tengah solat
rambut wanita adalah aurat. Kena ingat kalau ada sehelai rambut yang bergoyang-goyang nampak tu kan, kalau dibiarkan maka akan batal solat. Jadi apa nak buat, kena masukkan cepat-cepat. Kena masukkan cepat-cepat. Dan orang lelaki ketika solat mesti menutup bahu ketika solat. Walaupun batas aurat lelaki ni antara pusat dengan lutut, tapi dalam solat bahu mesti tutup. Bahu tak dibenarkan untuk dibuka. Jadi batas minima aurat lelaki dalam solat adalah pusat hingga lutut. Tapi batas adab bagi orang lelaki ketika solat adalah menutup bahunya lah. Menutup bahunya hingga ke kaki sebenarnya. Itu adalah adab. Sebab itulah kita, kalau kita solat, masa selepas kita tawaf di Baitullah, kan, masa tawaf kita akan buka kita punya tu kan, bahu kita. Itibak dia panggil itu. Kemudian bila kita nak solat, maka kita kena tutup. Itu ada adab yang mesti kita patuhi. Itu sebahagian pertambahan lah yang boleh saya sampaikan untuk topik yang berkaitan dengan perkara ini. Jadi saya rasa cakap itu dulu untuk malam ini, iaitu mukadimah berkaitan dengan bab yang kedua. Dan insya-Allah kita akan beralih pada tajuk yang baru pada fasal yang pertama pada perjumpaan kita yang akan datang insya-Allah. Ya, semoga Allah Taala merahmati dan menyempurnakan kebaikannya atas kehadiran kita pada hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.